Assalamualaikum. Kali ini saya nak kongsikan macam mana nak gunakan Webex. Webex ni salah satu platform yang boleh kita gunakan untuk buat mesyuarat online ataupun boleh juga buat kursus online. Biasanya bila kita nak gunakan Webex ni, pertama sekali kena request dekat dia punya admin ataupun host, sebab host dia yang boleh mulakan meeting tu. Webex ni dia satu platform yang berbayar sebenarnya. Jadi kalau untuk individu biasanya tak gunakanlah. Jadi kalau macam syarikat, jabatan, jadi dia akan ada dia punya admin dia lah yang dilantik untuk uruskan Webex ni. Pertama mesti dapatkan host tu lah ataupun admin kepada Webex dekat tempat kita tu, dia mulakan sesi meeting online tu lah. Jadi host ni tadi ataupun admin dia akan bagi meeting number. Jadi bila kita nak masukkan ke ruang meeting tersebut, kita kena gunakan meeting number yang telah dibagi. Untuk nak gunakan Webex ni kita boleh gunakan sama ada gunakan phone ataupun gunakan laptop lah. Sama ada kita gunakan web base ataupun kita gunakan apps ataupun software yang dia dah bagilah. Sebagai contoh, saya ada dapat meeting number daripada admin ni lah ataupun host. Okey, seterusnya kita mula buka lah kita punya internet browser. Macam ni saya gunakan Chrome. Kemudian kita masukkan webex.com. Okey, seterusnya kita ambil join. Pilih join meeting tau, bukan ambil sign in. Sign in ni cuma admin tempat kita je lah yang boleh akses ni, ataupun orang ICT yang mana dia orang yang ada akses untuk masuk ke dalam Webex punya account ni lah. Dan dia je yang boleh mulakan meeting. Kita klik join sini. Okey, lepas tu dia akan keluar ni lah, join a meeting. Okey, masukkan nombor yang telah admin bagi tadi. Okey, kemudian tekan enter. Kita nak gunakan web base saja, kita tak gunakan software yang dibekalkan. Jadi kita pilih ni lah, join from your browser. Okey, kemudian dia akan minta lah kita punya information. Yang atas ni letakkan kita punya nama, yang ini kita punya email, supaya admin ataupun host tahulah siapa yang masuk dalam meeting tu. Okey, kemudian klik next. Okey, ni kita boleh test luar kan. Ni katalah kan, kalau macam lelaki mungkin tak ada masalah, kalau macam perempuan mungkin nak kena pakai tudung dulu ke apa kan. Jadi ni dia preview dulu lah, dia belum mula lagi. Katakan kita dah bersedia sekarang ni, kita tinggal klik join meeting. Okey, yang ni contoh stop video. Memang kita tak nak ada muka kita kan dalam, daripada awal tak nak ada muka, jadi kita matikan video. Kalau mute ni dah macam pelik lah kan, masuk meeting tapi tak nak masuk suara juga. Okey, kecuali kalau macam dengar taklimat, memang kita masuk tu kita cuma nak dengar je. Jadi video kita boleh stop, suara pun kita boleh mute. Okey, contoh kali ni kita nak, sebab ada meeting yang boleh nampak muka, jadi saya hidupkan juga video lah. Okey, bila dah sedia setup macam ni, kita baru tekan join meeting. Okey, sekarang dia tengah connecting. Okey, ni dah masuk dah ni. Okey, untuk web base ni, dia punya menu dia yang kat bawah ni lah. Okey, sebelum tu dekat belah atas ni, ini berkenaan dengan info meeting. Contoh saya klik ni. Okey, dia akan keluar lah macam ni. Ni maklumat berkenaan dengan meeting ni. Siapa host dia. Lepas tu meeting number. Seterusnya, macam ni katakan kita nak mute sekejap. Kita boleh tekan, nanti dia mute. Tekan balik untuk unmute. Yang ni kita nak stop video. Contoh kan. Nanti orang tak nampak muka kita dah. Okey, mula kita off. Okey, sekarang saya onkan balik. Orang akan nampak lah. Okey, katakan saya nak macam sekarang, Siti Nurzakia ni lah yang kita tengok besar muka dia. Okey, katakan saya nak tengok Taufik ni pula. Saya double klik dia balik dekat sini. Okey, saya dah double klik tu tadi, dia akan keluar macam sekarang Taufik yang besar. Okey, saya tunjukkan lagi menu yang ada dekat sini. Contoh yang ni pula, participant. Bila kita klik, dia akan keluarkan senarai ahli ataupun partisipan mesyuarat kita yang sedang berlangsung ni lah.
Kalau di kelas, kelas lah. Okay. Sebab tu penting sebenarnya untuk kita letakkan nama sebenar kita lah dekat kita punya nama tu, supaya admin ataupun host ataupun yang catat kehadiran dia boleh senang lah detect siapa yang ada, siapa yang tak ada. Okay, kemudian ni kalau kita nak chat lah, kalau klik yang ni dia akan chat pada semua orang. Jadi apa-apa yang saya type kat sini, okay, apa yang saya semua akan nampak, dapat baca lah paparan ni, dapat baca mesej saya ni. Okey, itu kalau nak chat. Okay, saya tutup, saya biarkan yang partisipan ni lah, senang lagi tengok macam ni. Okey, kemudian ni kalau saya klik ni dia akan ada menu lain lagi lah. Okay. Cuma bila kita gunakan web base, biasanya option-option yang ada ni dia akan terhad. Contohnya kita tak dapat nak share kita punya screen. Katalah saya nak buat presentation ataupun pembentangan, katakan saya nak buat pembentangan macam benda ni contoh dia kan. Jadi kita tak dapat nak kongsi kita punya screen yang ini kepada orang lain. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana nak join meeting Webex ni kalau menggunakan software yang dia bekalkan. Okay, saya dah install dekat yang laptop ni. Ini dia punya icon dia. Double klik. Okay, dekat bahagian sini name ni kita letaklah nama kita. Kemudian meeting number yang admin bekalkan tadi tu kita masukkan dekat ruangan sini. Okay, kemudian kita klik join. Dia akan muncul window yang macam ni. Okey. Kat sini macam sekarang ni video di stop, jadi start. Jadi kita punya webcam akan on, akan nampak lah. Yang ni kalau kita nak mute suara, dia akan merah. Okey, ni unmute. Okey, kalau kita dah ready, kita boleh join. Katakan kalau kita tak sedia lagi, nak sikat rambut dulu ke, nak betulkan tudung dulu ke apa, kita prepare lah dulu. Bila dah sedia, baru kita klik join meeting, nanti dia akan masuk lah. Okey. Okay, kalau kita tengok paparan kalau menggunakan software yang dibekalkan ni agak berbeza lah kalau dengan berbanding dengan web base. Kalau perasan bila kita gunakan software yang diberikan oleh Webex ni, okey, dia punya menu ni ada banyak lagi lah, boleh nampak kat atas tu kan, ada open, edit, share. Okay, share ni kalau nampak semua gelap, tak boleh tekan apa-apa. Sebab apa? Sebab saya ahli je dalam meeting ni. Saya bukan host. Okay, macam ni information ada dipaparkan lah berkenaan meeting information. Macam contohnya meeting number dan juga siapa presenter, siapa host, bilangan partisipan. Okey. Dekat belah bawah ni macam tadi juga ada untuk mute, unmute. Yang ni untuk video, stop video ataupun boleh on video. Okey, yang ini untuk bahagian sharing, share content. Okey, contoh kalau saya tekan ni tak adalah sebab saya bukan presenter. Okey, yang ni ruangan inilah, kalau saya tekan dia hilang. Saya tekan balik dia ada balik lah. Dan ni adalah ruangan chatting. Okey, dan ni kalau saya tekan ada lagi menu lain lah. Okey, yang belah atas ni dah kita punya bentuk paparan lah, sama ada nak macam ni ke seorang-seorang. Kalau yang ni dia ada, yang ni dia bentuk grid. Grid ni semua orang boleh nampak lah. Kalau ni terus full screen macam ni. Okey, exit. Okay, katakanlah saya ada benda yang saya nak present, contoh file ni kan. Okey, kita buka dulu apa-apa yang kita nak present. Okey, kemudian bila dah sedia, masuk balik dekat software Webex tadi. Kemudian kita kena request dekat kita punya host tadi untuk jadi presenter. Puan Zakiah, saya ada perkara yang nak dibentangkan. Jadi saya mohon akses sebagai presenter. Okey, kalau perasan kat skrin saya ni dia ada tulis, dekat skrin saya ni tadi ada tulis you are a presenter now. Okey, dan saya punya icon lambang Webex kecil kat sini. Maknanya sekarang saya sebagai presenter.
Dan kalau perasan bila saya tekan share kat sini, kalau tadi dia kelabu, dia dah jadi berwarna, dia dah jadi warna hitam dan saya boleh klik lah. Ataupun dekat yang bawah ni, tadi tak boleh klik, sekarang kalau saya klik, okey, dah ada. Okey, kalau saya klik, inilah skrin-skrin yang saya boleh kongsikan. Okey, contohnya saya nak kongsikan yang ini. Okey, semua nampak tak apa yang saya sedang kongsikan di skrin? Nampak. Sekarang apa yang ada di skrin saya ni boleh disaksikan oleh semua ahli dalam mesyuarat ni lah. Okey, kan? Dan untuk menu screen sharing ni, kat atas ni, kalau saya mouse over kat belah atas ni, dia akan turun. Katakan saya contohnya annotate. Annotate ni kita boleh buat nota conteng lah, kan? Okey. Ni boleh pilih lah warna contengan nak warna apa. Okey. Okey, jadi saya contoh buat macam ni. Jadi apa benda marking yang saya buat dekat skrin saya ni boleh disaksikan oleh pada skrin yang lain. Yang lain nampak mana yang saya highlight ni? Nampak. Okey. Jadi boleh explore sendirilah apa yang ada dekat menu sini, kan? Untuk berkenaan dengan annotate. Okey, katakanlah saya ada benda lain lagi saya nak kongsikan. Contoh saya nak kongsikan ada video daripada YouTube ni, saya nak semua orang nampak lah dia punya ni. Katakan saya nak tukarkan skrin paparan yang saya nak kongsikan. Apa yang saya buat, saya dekat skrin share content ni, saya tinggal pilih lah skrin mana lagi, window mana lagi yang saya nak kongsikan. Contoh sini Google Chrome, saya tinggal klik. Okey, sekarang semua nampak sekarang paparan Google. Nampak. Okey, katakan saya nak kongsikan satu video YouTube. Boleh nampak lah, kan? Okey, jadi nak tunjukkan video-video ataupun apa-apa saja paparan yang ada kat skrin kita ni supaya boleh disaksikan oleh semua ahli dalam mesyuarat ni, memang boleh. Sekarang saya dah habis saya punya pembentangan. Okey, apa saya boleh buat adalah saya stop sharing lah. Okey, jadi sekarang balik kepada sedia kala, iaitu masing-masing semua akan nampak saya punya muka lah menerusi webcam. Bila saya dah habis buat pembentangan, host boleh tarik balik lah saya punya akses sebagai presenter. Okey, kalau nampak kita daripada tadi ikon Webex kecil tu kat nama saya dah pindah kepada host balik lah. Jadi sekarang mana-mana lagi ahli mesyuarat kalau ada pembentangan, dia boleh request lah dengan host supaya host boleh bagi akses tersebut. Okey, host juga sebenarnya dia boleh pindahkan peranan host tu kepada orang lain. Peranan host ni mula-mula dia diberi kepada admin lah, iaitu orang yang memulakan mesyuarat ni. Okey, dan biasanya admin ni takkanlah semua mesyuarat yang dimulakan tu sebenarnya dia terlibat. Okay, dia jadi admin pun sebab institusi tu yang lantik dia jadi admin, biasanya orang ICT lah. Okay, jadi dia dah mulakan meeting, jadi dia tak perlu ada kat situ. Jadi sebenarnya peranan host ni pun boleh kita pass pada orang tertentu. Jadi sebagai contoh, katakan sebenarnya meeting ni sepatutnya saya yang kendalikan. Jadi host yang daripada admin tadi, iaitu orang ICT, selepas dia mulakan saja sesi meeting online ni, dia boleh serahkanlah peranan host tu kepada siapa-siapa yang bertanggungjawab. Okey, ni macam mana host pindahkan peranan dia lah. Okey, kalau perasan dekat skrin saya ni, sekarang dia dah tukar host tu kepada nama saya. Dan admin tadi dia dah boleh lah untuk tinggalkan, pun dah serahkan peranan host tu kepada saya. Okey, terima kasih Puan Zakia. Bolehlah teruskan apa-apa aktiviti yang sepatutnya Puan buat. Dalam keadaan saya dah menjadi host ni, okey, dia punya view dia dah lain lagi. Macam sekarang saya boleh pilih lah siapa-siapa change role sebagai presenter. Contoh saya ambil saya punya peranan sebagai presenter. Okey, kemudian sebagai host juga saya boleh sebenarnya buat rakaman apa-apa yang ada dalam skrin ni. Klik kat sini, nanti dia akan record. Jadi semua yang berlaku dalam mesyuarat ni, dekat skrin mesyuarat ni sebenarnya boleh dirakamkan. Jadi menggunakan fungsi recorder ni lah.
Okay, dan dia akan disavekan dekat Webex punya website dan benda tu boleh di-download. Dalam keadaan saya sebagai host ni, kalau saya tekan pangkal ni, dia ada dua option, sama ada saya tinggalkan mesyuarat ataupun saya akhirkan mesyuarat ni. Sekarang ni saya nak tunjukkan pula macam mana nak akses Webex ni menggunakan smartphone. Okay, benda ni kita boleh download dekat Play Store. Okay, type saja Webex. Okay, kemudian install lah. Okay. Kemudian, okay, ni yang saya dah install. Okay, buka. Seterusnya, kita akan pilih join meeting. Masukkan nombor meeting yang telah dibekalkan oleh host kepada meeting kita ini. Kemudian, tekan join. Okay, dia akan load lah. Dia sama je macam tadi. Bila kita klik join meeting tu, dia tak terus masuk. Dia akan keluar preview macam ni lah. Dan kat sini ada button mute. Macam ni sekarang tak mute. Kalau saya nak off kan, maksudnya saya masuk meeting dalam keadaan kamera tak on, saya tutup kamera. Okay, saya onkan balik. Okay, dan sebenarnya kalau macam pakai smartphone, kat belah atas ni kita boleh lah nak tukarkan kamera kita, sama ada pakai kamera depan ataupun kamera belakang kan. Okay, kalau kita dah sedia, tinggal tekan join lah. Okay, sekarang saya dah masuk dalam meeting ni. Kalau gunakan smartphone, terpulang lah. Sama ada nak gunakan phone kita tu dalam keadaan menegak ataupun memiring. Ataupun orang panggil dia sama ada dalam keadaan portrait ataupun landscape. Sekarang ni saya gunakan dalam keadaan portrait lah. Okay, dekat skrin kita ni ada kat belah atas ni. Kita boleh, kalau tekan, dia akan senaraikan siapa partisipan ataupun ahli yang ada dalam mesyuarat tu. Okay, back. Kat belah bawah ni boleh nampak lah ada boleh mute, unmute. Samalah sebelah dia video tu sama ada on atau off. Kemudian yang titik 3 tu kalau tekan dia akan ada keluar option ataupun menu-menu yang lain. Okey. Katakan saya yang menggunakan phone ni, saya nak buat pembentangan. Sebenarnya boleh juga. Kita boleh request dekat kita punya host untuk nak buat pembentangan. Pengurusi, boleh bagi saya akses untuk sebagai presenter tak? Boleh. Okay, sekarang dekat skrin saya tadi dah keluar saya sebagai presenter. Kalau perasan dekat bahagian nama saya ni, dekat depan dia ada ikon Webex. Okay, sekarang maknanya saya sebagai presenter. Okay, kalau saya tekan titik ni, dia ada menu share content. Okay, kalau saya klik tu, saya boleh pilih lah apa konten yang saya nak paparkan. Kalau saya nak paparkan apa yang ada kat skrin phone saya ni pun, saya tinggal klik share screen. Jadi dia akan paparkan apa yang ada kat skrin saya ni. Nampak tak skrin phone lah? Nampak tak skrin phone ni? Nampak. Nampak kan? Sekarang saya tengah buka YouTube. Jadi nampaklah kan apa yang ada dekat skrin phone saya ni. Okey, terpapar juga dekat semua skrin ahli mesyuarat. Nampak kan? Nampak. Okey. Bila saya dapat akses sebagai presenter, saya juga bolehlah share konten bersama ahli mesyuarat yang ada dalam ruangan ni. Jadi saya boleh pilih lah nak share screen ke, nak buat whiteboard ke, ataupun ada foto yang nak dikongsikan. Okay, contoh kalau buat whiteboard, saya boleh buat conteng lah kat sini. Contoh dia, saya boleh lah buat conteng kat sini. Sebagai contoh kan. Dan menu yang ada ni, kita boleh juga bagi peluang untuk orang lain pun boleh conteng sama. Kalau kita ada pembentangan, kalau kita ada bahan yang nak dibentangkan, jadi saya sarankan gunakanlah PC kan, sebab dia macam tu lebih mudah. Sekarang kita cuba kalau handphone ni kita letakkan dia dalam keadaan landscape.
Okey, ini adalah paparan skrin pada smartphone kalau kita letakkan di dalam keadaan landscape. Jadi terpulanglah keselesaan kita sama ada nak gunakan secara portrait ataupun landscape. Secara peribadi saya galakkanlah gunakan PC ataupun laptop dan gunakan software yang dibekalkan oleh Webex. Untuk gunakan Webex inilah sebagai platform untuk mesyuarat ataupun kelas online. Pada website Webex ni, kalau kita klik join, kita masukkan nombor meeting yang dibekalkan, tekan enter. Dekat sini dia ada bagi link untuk nak download. Kalau kita tekan je lah, nanti dia akan downloadkan. Okay, ni dia punya file installer, klik. Okay, jadi ambil masa sikit lah untuk dia nak download. Okay, inilah paparan dia bila kita dah download. Macam tadi kita masukkan kita punya nama dan juga alamat email. Dan tekan next. Kita skip je lah, macam tadi jugalah. Jadi kita dah boleh bersedia untuk nak masuk dalam meeting tadi. Ataupun kalau tak jumpa macam mana nak download dia, pergi balik dekat website Webex ni tadi. Dia ada dekat bahagian solution ni, klik. Okay, ni ada download. Okay, boleh download lah ni, macam ni, download for Windows. Klik yang ni, dia akan download lah. Size dia lebih kurang 71.7 MB. Ok, tunggu je lah jadi dia download. Lepas tu install je lah macam biasa. Itu saja perkongsian saya pada kali ini, iaitu cara-cara nak menggunakan Webex sebagai platform untuk pemesyuarat ataupun melaksanakan kelas secara online. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.